Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 14 Syaban 1443 bersamaan dengan 17 Mac 2022, kita dapat meneruskan pelajaran kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab yang kita guna terjemahan dia ini, yang ni. Terjemahan azkar ni banyak syarikat yang terjemah, ramai penterjemah. Cuma kita pilih yang ni kerana banyak, mudah dapat. Ni, kalau nak beli ni. Muka surat 74. Pelajar yang ada kitab muka surat 74, Babu Fadilatil Azan. Bab kelebihan azan. Kita nak belajar malam ni kelebihan apa? Kelebihan azan. Bab kelebihan azan. Yang pertama, nombor satu, keutamaan azan ataupun fadilat azan. Fadilat azan. Tengok nombor 95 kitab terjemahan, kitab Arab 97. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Artinya, andai kata manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan dan saf awal. Dengar ni pelajar semua. Pahala azan besar ke tidak? Sangat besar. Dan juga pahala duduk di saf pertama. Kita tahu dah tapi buat tak tahu je. Sebab tu saf pertama tak penuh. Saf pertama penuh ke tidak? Tidak penuh. Bahkan badi tolak pula ada. Masing-masing tolak menolak supaya dapat naik, supaya dapat penuhkan saf pertama. Kenapa mau tolak-tolak? Sepatutnya Nabi kata apa? Kemudian mereka tidak mendapati selain kecuali dengan mengundi. Maknanya berebut depan. Tu imam kena undi, pasti mereka akan mengundi, melakukannya. Sebab apa? Berebut nak duduk di saf awal. Sekarang ni berapa kali kita mengundi? Tak rajin undi lagi. Tolak. Hari-hari ada tak? Tolak nak suruh penuh saf depan. Rugi kita. Ini hadis Nabi SAW ini rawahul Bukhari wa Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Tengok hadis 96. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'zin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya apabila azan dilaungkan, bila orang azan Allahu Akbar, syaitan lari sambil mengeluarkan suara kentut sehingga tidak sampai mendengar suara azan. Mau dengar ke tak? Masa kita duduk jalan nak pergi masjid, orang azan bunyi totak-totak ketung, bunyi. Tak pernah dengar. Syaitan lari tu dia ketung, tak aja dengar.
Iya kau tak aja dengar ni. Kau dia pula pakat ketung. Jangan. Nah, itu syaitan kita ketung. Ini berketung pula. Jadi hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Kata di para ulama Islam, tulis kata-kata ini. Maknanya syaitan tu dia ni ada fizikal juga. Ada fizikal. Sebab tu dia boleh berkentut. Cuma ada ulama kata bukan makna kentut sungguh. Menunjukkan bahawa syaitan tu terlalu marahnya dia dengan azan itu. Siapa macam terketung dia. Wallahu alam, kita kata kalau berpegang dengan yang zahir pun selesai masalah. Syaitan itu terketung sebab lari daripada azan. Makna syaitan bila dengar azan dia lari. Manusia yang jadi lembu dipanggil apa ni? Lembu tuli apa dia? Lembu tuli kah? Lembu kenyang. Ni tak lari ni, tak lari. Dia duduk ngak makan di kedai kopi sebelah masjid, tak pergi juga. Ini tarah lembu kenyang. Kena ada ke lembu kenyang siapa? Siapa dia lembu kenyang? Makhluk-makhluk Allah yang dengar azan buat tak tahu ya. Itu lembu kenyang nama dia. Tulislah. Kaya kena ke anak-anak kita sendiri, lembu kenyang. Nyanyi. Hadis yang seterusnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi yaqul. Muawiyah kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin, siapa dia muazzin? Tukang bang. Adalah orang-orang yang paling panjang tengkuknya, lehernya pada hari kiamat. Oh, macam mana nak faham ni? Adakah orang jadi muazzin, tengkuk dia macam zirafah? Mungkin zirafah. Panjang tengkuk. Ataupun unta. Comel ke tengkuk unta? Pasal tu awak tak mau jadi muazzin tak? Takut jadilah. Bukan panjang lagu tu. Tulis ni para pelajar. Maknanya orang muazzin ni jinjang tekok, tidak kata kena nak kaci baju pun tak lepas. Ada ke setengah kita ni tekok di sepik. Kalau kaci baju pun lenggok gitu dah. Jadi muazzin ni comel dia punya tengkok. Panjanglah huraian ulama di sini. Ada katakan waktu orang lain tenggelam dalam peluh, dia tak, sebab tengkok dia panjang. Kita kata bagaimana cara tengkok panjang itu, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya hadis ini Nabi SAW beritahu, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahawa muazzin tengkuk dia jinjang, tinggi tengkuk dia, bukan macam zarafah tu, bukan macam unta. Duk tafsir macam-macam sebab dia tak mau azan lah. Yang pentingnya comel muazzin ni. Tengkuk dia comel pada hari kiamat. Berapa dah? 3 dah kelebihan muazzin. Hadis yang keempat dalam bab ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Maksudnya tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang. Bila kita azan, suara kita setakat mana didengari oleh jin dan manusia. Jin dengar, manusia dengar, atau sesuatu apapun, ataupun gapo saja dengar. Pokok kayu, gunung ganang, bukit bukau, apa saja dengar, rumput rampai dengar. Apa jadi? Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Semua makhluk-makhluk itu akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Semua makhluk ni saksi. Aku dengar dia azan atas dunia dulu. Mulia ke tidak kerja muazzin? Sangat mulia. Dah azan ke belum? Tak aja lagi. Kena terang. Mana boleh mulia-mulia tak buat, kan? Mana boleh mulia saja tidak buat, jadi masalah. Baiklah para pelajar sekalian. Berapa dah hadis? 4 hadis.
Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal ahadis fi fadlihi kathiratun. Imam Nawawi kata hadis tentang kelebihan azan itu banyak lagi. Cukuplah 4 hadis ini. Sekarang ni timbul perbezaan ulama. Tengok kita. Waqtalafa ashabuna. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeza pandangan tentang siapakah lebih afdal, muazzin ataupun imam. Tulis ni pelajar. Yang ada kitab tanda, yang tak ada kitab tulis. Siapa lebih afdal di antara muazzin dengan imam? Kalau bicara bab gaji, bersatu imam, betul tak? Imam gaji gerik berapa, muazzin berapa? Kita tak bincang tempat tu. Kita nak bincang tentang pahala. Ala arba'ati aujuh. Nawawi kata ada 4 pendapat ulama di sini. Al asahu, pendapat yang paling sahih, annal azan afdal. Azan, muazzin lebih afdal, lebih banyak pahala daripada imam. Kenapa? Tulis. Tak ada lagi kitab ni, adalah syarah. Li'anna al-muazzin yad'u ila salah. Muazzin dia panggil orang, hayya 'ala salah. Mari semua. Mari masjid. Mari solat. Orang pergi solat dengan sebab apa? Sebab dipanggil oleh muazzin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ajak orang buat baik, ad-dallu 'alal khairi ka fa'ilihi, ajak orang buat baik, pahala dia seperti orang tu buat. Falahu mislu ajri fa'ilihi, bagi dia pahala seperti orang buat. Maknanya selagi kita azan, 1000 orang mari solat, 1000 pahala kita dapat. Banyak tak banyak pahala? Banyak. Sebab itulah Imam Nawawi kata al-asahu, pendapat yang paling sahih, iaitulah pendapat yang mengatakan muazzan lebih afdal daripada imam. Wasani, pendapat yang kedua, al-imamatu afdal, imam lebih afdal. Sebab imam kuasa besar, power besar dia, semua orang ikut dia, semua orang taat kepada dia. Orang besar ke orang kecil, orang alim ke orang jahil, orang kaya ke miskin, semua ikut imam. Selagi imam tak rokok, tak rokok. Imam tak bangun, tak bangun. Itu dia panggil mana lebih imam. Yang ketiga, ada ulama kata huma sawa, sama ya, dua-dua tu sama-sama besar belaka pahala. Kalau tak ada muazzin, orang tak mari solat. Kalau tak ada imam, orang tak boleh solat. Jadi dua-dua tu ada pahala belaka. Kita kata sedap juga yang ketiga ni kan, baru tak berebut, baru tak berkelahi tu imam dengan muazzin. Warabi', pendapat yang keempat, kalau dia tahu, tengok pendapat yang keempat, apabila diketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan segala syarat untuk menjadi imam, dia ni mampu untuk jadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Sedangkan jika tidak, maka muazzin lebih utama. Mana kalau orang ni tak kuat dia punya ilmu, maka jadi muazzin lebih baik daripada jadi imam. Ada 4 pendapat di sini, alhamdulillah, tapi pendapat yang utamanya muazzin. Kenapa muazzin lebih utama? Tadilah yang pertama, sebab hadis mengatakan orang yang panggil orang buat baik, dia boleh pahala semua orang datang. Satu. Yang kedua, sudah pasti muazzin orang yang paling awal pergi masjid, nak banding dengan imam pergi kedian sekali, muazzin pergi awal sekali. Baik, tamatlah kita perbincangan tentang muazzin. Sekarang kita berpindah kepada babu sifatil azan, bab menyatakan sifat azan. Sifat azan, bagaimana cara kita nak azan? Perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur. Lafaz azan sudah sangat masyhur
Sedangkan tarji' wat tarji' apa nak tarji'? Tarji' tu tengok ni, tengok kita. Tulis pendap. Tarji' menurut kami adalah sunat. Maknanya sunat kita tarji' dalam azan. Apa makna tarji'? Tengok kita. Iaitu dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kuat. Kemudian kita kena berhenti perlahan. Tengok kita. Kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengari oleh dirinya sendiri saja serta orang-orang yang berhampiran dengannya, dia baca apa? Dia baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil tarji'. Mana kita ulang dua syahadah ni dengan suara perlahan. Cukup, barulah kita asyhadu an la ilaha illallah. Jadi baik. Kita muazzin dulu. Lo ni takut bubuk dengan budak-budak. Itu dia panggil tarji'. Tarji' maknanya kita ulang balik dengan suara perlahan, kemudian kita pun angkat suara untuk syahadah, dua syahadah itu. Itu dia panggil tarji'. Tulis ni pelajar, tarji'. Yang kedua taswib. Tulis ku Arab. Ta, sa, waw, ya, ba. At-taswib. At-taswib. At-taswib juga sunat menurut pendapat kami. Pendapat mazhab Syafi'i sunat taswib. Apa dia taswib? Tengok. Iaitu khusus pada azan subuh setelah selesai membaca hayya 'alal falah. Kita panggil taswib. Apa dia taswib? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu dia panggil taswib. Taswib maknanya kita menyatakan perkara yang baik. Perkara yang baik. Itu nama dia taswib. Jelas ke tak jelas tu? Taswib dengan tarji' ada dua perkara. Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum tarji' dan taswib di atas. Imam Nawawi kata ada hadis. Cuma dia ringkas je di sini, dia tak mau panjang-panjang. Nak panjang tengok dalam kitab fiqh kita. Perlu juga diketahui bahawa jika tarji' dan taswib ini ditinggalkan, muazzin malah dia tak kata asyhadu an la ilaha illallah secara perlahan, pakai gomo selalu, ataupun dia tak kata as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Sah ke tak sah azan? Maka azannya sah, namun dianggap telah meninggalkan yang lebih baik. Sah tu sah, tetapi dia telah meninggalkan amalan yang lebih baik. Tarikan lil afdal. Afdalnya kena buat. Kalau tak buat juga sah, tapi meninggalkan yang afdal. Baik. Tulis tepi kitab hukum azan kanak-kanak. Budak-budak azan boleh tak boleh? Perlu azan anak kecil yang sudah berakal, maknanya dia panggil mumayyiz. Azan mumayyiz. Azan anak kecil namun tidak sah azan, terlepas. Tidak sah azan orang yang kurang akal. Wala yasihu azan man la yumayyiz. Tidak sah azan kanak-kanak yang kurang akal. Mana dia tak cerdik, duk main sehingah. Tak. Jebek ingah cuma aku kau tahu apa? Pergi ambil mikrofon azan. Tak sah.
Wanita juga tidak sah. Dengan muslimat jangan azan. Dan orang kafir. Wala yasihu azan man la yumayyiz walal mar'ah walal kafir. Tiga kumpulan ni tak boleh azan. Wa yasihu azan as-sabi al-mumayyiz, dan azan kanak-kanak kecil yang sudah berakal, mana mumayyiz, dapat membezakan antara benda kotor dengan benda tak kotor, maka hukumnya sah. Baik, kalau orang kafir azan macam mana? Orang kafir azan macam mana? Tak kira orang kafir duduk dalam suasana dalam kampung orang Islam, pandai dia azan. Apabila seorang kafir mengumandangkan azan dan membaca 2 kalimah syahadah dalam azannya tersebut, maka dia telah memeluk Islam menurut mazhab yang paling benar. Jadi Islam dia sebab dia mengucap. Akan tetapi ada sebahagian daripada ulama, pelajar-pelajar ingat kalau dalam kitab ni terjemah sahabat kami, mana ulama mazhab Syafi'i mengatakan belum menjadi Muslim. Tak Islam lagi sebab dia kata dengan mulut ya, adakah hati dia i'tikad? Dia tasdik dengan hati atau tidak, kita tak tahu. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa azannya tidak sah kerana dia mengucapkan lafaz azan sebelum diputuskan akan keislamannya. Bab ini banyak memiliki cabang kajian dalam kitab-kitab fiqh dan bukan di sini tempat perbahasannya. Imam Nawawi kata sini aku tak nak bahas panjang-panjang. Kalau mau nak panjang, pergi buka kitab fiqh. Pergi buka kitab apa? Kitab fiqh, kita bahas panjang di sana. Tamatlah kita sifatul azan. Kita berpindah kepada babu sifatil iqamah. Bab sifat ataupun lafaz qamat. Iqamah. Iqamah tu orang Melayu kata qamat, orang Kelantan kata qamat, kan? Qamat. Wal mazhabus sahih al-mukhtar, pendapat yang paling benar dan terpilih berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahawa lafaz iqamah ada 11 kalimah. Lafaz iqamah tu ada 11 kalimah. Tanda ni pelajar. Yang pertama, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Asyhadu an la ilaha illallah. 4, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5, Hayya 'alas salah. 6, Hayya 'alal falah. 7, Qad qamatis salah. 8, Qad qamatis salah. 9, Allahu Akbar. 10, Allahu Akbar. 11, La ilaha illallah. Itu dah. Dia panggil lafaz iqamah ada 11 kalimah. 11 kalimah. Bukan 11 huruf. Walaupun ada setengah kalimah itu banyak huruf. Macam la ilaha illallah. Banyak. Dia panggil kalimah. Baik, kita berpindah kepada wa'lam annal azan wal iqamah sunnatan indana 'ala al-mazhab as-sahih al-mukhtar. Tulis tepi kita hukum azan dan iqamat. Tulis tepi kita, catat. Mudah nak cari bab. Perlu diketahui bahawa azan dan iqamat adalah sunat menurut mazhab yang benar. Dalam fiqh Syafi'i sunat. Sama ada azan solat Jumaat ataupun solat fardu yang lain, sama aja. Dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan huma fardu kifayah. Dia kata azan dan iqamat ni fardu kifayah, bukan sunat. Pendapat yang ketiga, wa qala ba'duhum, azan dan iqamat fardu kifayah untuk solat Jumaat, sunat untuk solat lain. Apa beza pelajar-pelajar
antara fardu kifayah dengan tak kifayah. Apa beza? Tulis, tengok perbezaan dia. Tulis tajuk tepi kitab. Wa in fa in qulna, kalau kita kata azan ni hukumnya fardu kifayah, kalaulah mana-mana ahli negeri atau daerah atau kampung tak mau azan, langsung tak ada azan, qutilu ala tarkihi, kerajaan kena ambil tindakan ke atas mereka kerana tak mau azan, harus diperangi kerana tidak azan, sebab dia fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Wa in qulna sunnah, kalau kita kata sunat je azan ni, maka tidak diperangi mengikut pendapat yang sahih, sebagaimana kita tidak boleh memerangi orang meninggalkan sunat solat zuhur dan seumpamanya. Ada juga ulama Syafi'i kata diperangi, li'annahu syi'arun zahirun, karena azan itu satu syiar yang jelas, yang zahir, siapa dia tak buat maka diperangi. Sebab itulah ana pesan sangat kepada pelajar-pelajar kita, pesan kita kepada muazzin-muazzin di masjid-masjid, di surau, di balasah, jangan gugurkan azan walaupun kuliah panjang. Faham tu? Ada setengah muazzin, mungkin setengah tu keluarga kita, ayah ke, anak panduk ke, pak saudara. Kalau kita ada ceramah perdana lah, dia panggil ceramah perdana ni, kita panggil jemputan mari daripada luar. Penceramah mari daripada luar, mari ceramah tempat kita. Ceramah mari, iyalah mari jauh, nak ceramah lah juga 1 jam. Takkan nak 15 minit. Imam maghrib pula, bila tengok orang ramai penuh masjid, nya panjang lah baca pula dah. Lepas solat, zikir pula panjang. Sikit siap dengan zikir munajat lagi. Penceramah dapat mikrofon, pengurusi masjid pula nak berkata-kata pula sepatah dua. Pukul 8.15 baru boleh sampai ke penceramah. Berapa minit lah? Azan pukul 8.30. Ya maaf, Isya 8.30, 15 minit. Tak logik. Jadi penceramah panjang sampai pukul 9.15 minit. Muazzin kata kita qamat selalu, tak payah azan sebab panjang. La. Ini azan ni syiarun zahirun, suatu syiar Islam yang zahir, kita kena azan. Maka di sini para pelajar tulis ada 2 pilihan, 2 option kata orang sekarang. 2 pilihan. Masuk waktu azan, kita cakap ustaz stop. Gini ke isyarat suruh berhenti. Stop. Sekejap, beri laruan pada azan, berhenti azan. Ataupun ustaz ceramah terus sampai sudah baru kita azan. Jadi kalau anak-anak suka kita ceramah terus, ataupun kita berhenti, dua-dua boleh lakulah. Sebab kalau kita ceramah terus, okey, balik juga. Nanti dah berhenti tamat kuliah, kita azan, orang-orang tua hak tak ada wuduk, budak-budak ni boleh pergi ambil wuduk sambil dengar azan. Wallahu a'lam. Yang penting gugur tidak ada. Gugur tidak ada. Siapa dia gugurkan azan, bermakna dia telah menggugurkan satu syiar Islam. Sebab azan ni kena buat walaupun solat qada. Tengok dalam kitab ni. Wa yustahabbu tartilul azan. Dan sunat azan disunatkan untuk dibaca secara tartil dengan suara yang kuat. Wa yustahabbu idraj al-iqamah. Sementara iqamah disunatkan dibaca secara idraj. Apa dia idraj? Dibaca secara perlahan. Itu mana idraj? Maknanya cepat. Azan tartil, qamat cepat. Dan suaranya lebih rendah daripada suara iqamah. Maknanya kalau kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang tarik. Tapi kalau iqamah dah Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia panggil idraj, maknanya laju. Azan tartil. Sebab apa? Kenapa? Sebab azan nak panggil orang. Nak panggil orang hok duduk rumah dia, hok duduk buat kerja, hok duduk jauh-jauh, yang tidur, bangun, hayya 'alas salah. Jadi kita panggil dengan suara kuat. Adapun iqamah, kita nak panggil orang sudah dalam masjid. Qad qamatis salah, mari bangun salat. Sepatutnya begitu, tapi sekarang ni tak sepatut juga. Nah, iqamah baru celak mata, iqamah dah. Barulah campur kain selimut. Nah, tama-tama kalau subuh, betul apa? Kau tak apa betul. Buat tak apa betul pula dari hari ni. Itu beza. Yang ke seterusnya tulis ciri-ciri muazzin. Muazzin ni macam mana orang dia? Comel ke huduh? Wa yustahab an yakuna al muazzin, eloklah muazzin itu seorang yang suara yang bagus, hasan saut. Dia tak kata lagi tak ni, muazzin mesti orang yang comel macam ratu cantik. Tak perlu. Bahkan ni dengar ni, kita bercakap sungguh ni di alam nyata tak. Ramai orang-orang suara sedap, tuan dia tak comel mana. Tapi kalau dengar suara dia, gila orang sebalik tabir. Ui, suara dia sedap. Kelih tu dogo yang nampak. Dah. Tak syarat. Masa tu dalam kitab ni kata bukanlah syarat muazzin itu hasanul surat, la, hasanus saut. Nak jadi muazzin suara kena comel. Bukannya rupa. Rupa comel pun kalau dia mari serak aja, bunyi serak tekak ya tak jadi tak. Allahu akbar. Kan agak. Tuai comel macam ratu cantik. Orang tak mari juga. Bila orang dengar suara tu, semangat nak pergi masjid. Masya-Allah. Yang kedua, sifat yang kedua muazzin siqatun. Siqatan ma'munan. Siqah, apa makna siqah? Iaitulah orang yang dipercayai, pemegang amanah. Jangan tipu orang. Dia kena azan, biar masuk waktu. Jangan tak masuk waktu lagi azan dah. Jangan. Itu dia panggil siqah, makna orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai, orang yang mendapat pemegang amanah. Mengerti akan masuknya waktu. Dia kena tahu masuk waktu. Jam dia tu kena betul. Zaman dulu tak ada jam. Dia tengok matahari je, tengok bintang, tengok matahari langit. Zaman kita ini serupa ya. Coli je tak ada bateri. Ataupun salah tengok jam. Ada juga. Kena hati-hati muazzin. Terutama sekali maghrib hari Isnin dengan hari Khamis, hati-hati jangan kacau. Sebab ramai orang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Jadi kalau kita azan tak masuk waktu, makcik-makcik kita, pakcik kita makan, tak sah puasa dia. Siapa dia nak kacau? Muazzin kacau. Lepas tu dia panggil muazzin ni seorang yang ma'munan, seorang pemegang amanah. Jangan azan tak terpasal. Apa lagi? Mengerti masuk waktu dan mutabarri'an. Dengar ni pelajar. Mutabarri'an, dia buat secara sukarela, bukan ambil gaji. Itu sepatutnya, sebab pahala dia besar. Habis zaman sekarang ni kalau tak main gaji, tak ada orang yang nak jadi muazzin lah weh. Ambil lah, nak macam mana. Tapi afdalnya muazzin sukarela tanpa gaji. Itu yang paling baik. Baik, cara mendirikan azan, melaungkan azan macam mana? Dan disunatkan muazzin berdiri tegak. Kena bangun berdiri. Jangan azan sambil duduk, kecuali orang sakit lutut. Suci badan, taharah dia kena ada. Suci pada pakaian dan tempat, dan melaungkan azan di tempat tinggi, dan menghadap kiblat. Zaman dulu tak ada mikrofon. Kalau nak azan dia nak buat mana? Dia naik
naik atas masjid, atas menara. Sebab itulah menara zaman dulu dia ada tangga pusing sampai atas. Kerana muazzin akan naik atas tu untuk nak azan. Zaman kita ini kita tak naik atas, yang naiknya siapa? Naam, suara naik. Betul tak? Muazzin duduk dalam bilik gelap tu. Dalam bilik seorang-seorang, tapi yang naiknya suara dalam melalui speaker-speaker yang ada di atas menara. Alhamdulillah, teknologi zaman kita ini Allah permudahkan urusan, kita kata alhamdulillah. Mutabar ya. Tempat yang tinggi menghadap kiblat. Kena hadap kiblat. Jika dia mengumandangkan azan dengan berdiri membelakangi kiblat, dia paling kiblat ke belakang. Boleh ke tak boleh? Ataupun sambil duduk. Atau berbaring. Muazzin malah tidur. Sambil tidur. Mari mikrofon tu, Allahu Akbar tengah tidur. Apa jadi? Atau tidak suci, tak ada wudu. Atau berjunub, dia sudah mimpi. Maka azannya sah tetapi makruh. Sah azan. Tapi kalau muazzin sakit, tak boleh berdiri, tidaklah jadi makruh. Sebab dia uzur. Yang kita bercakap ni apa? Kalau dia tidak uzur, tak sakit, tak uzur, maka dia jadi makruh. Tak uzur dan tak sakit jadi makruh. Kemakruhan dalam junub lebih besar daripada hadas. Manakala muazzin tak ada hadas, makruh kecil. Tapi kalau dia berjunub, makruh besar. Sebab dia masuk dalam masjid lagi. Kemudian dia lawa azan pula tak ada. Jadi pergi mandi dulu Tok Bilal Tapi Tok Bilal tak sempat mandi dah sebab dia sedar-sedar azan dah. Sedar-sedar dah masuk waktu. Berlari dia ke masjid. Sah dia punya azan. Kemakruhan dalam iqamat lebih besar lagi. Sebab apa? Orang tak ada wudu, orang apa ni junub qamat. Beratlah dia. Lepas dia qamat, sabar tak imam. Perut lari pergi mandi dulu. Tak, tidak hanya lah gitu. Pelik juga tak bila lari. Kenapa tu? Pergi mandi. La haula wala quwata illa billah. Banyak cerita dalam kitab kita ni. Tulis. Azan disyariatkan untuk apa? Tulis kita. Azan untuk apa? Azan tidak disyariatkan selain daripada untuk solat 5 waktu. Solat 5 waktu ya boleh azan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Baik untuk solat pada waktunya, pada masuk waktu tetap, atau setelah selesai waktunya. Waktu dia tamat dah. Contohnya kita tertidur. Sedar-sedar pukul 8 pagi. Subuh tak payah lagi. Nak azan ke tidak? Kena azan juga. Barulah solat subuh. Sebab itulah anak kata kalau setakat penceramah lebih setengah jam, tak nak azan dah. Ni yang lepas pada waktu kena azan lagi. Ingat baik. Orang yang tinggal di kampung, tidak musafir, ataupun orang yang berpergian dalam musafir, kena azan juga. Untuk orang yang solat sendirian dan berjamaah, maknanya hari ini kita PKP, kena kuarantin. Balik umrah 5 hari kuarantin. Jadi kalau kita nak solat, kita kena azan juga di rumah kita. Kecuali kalau azan masjid tu kuat dah, kita dah jawab azan, itu jelaslah. Manakala kita di rumah jauh tak dengar azan, kita kena azan juga. Walaupun solat di rumah kita seorang. Tengok dah kita kata, walaupun solat sendirian atau berjamaah dengan keluarga, kena azan. Jika salah seorang sudah azan, maka cukup bagi semua. Azan ni tak payah setiap orang. Satu azan cukuplah. Apabila mengqada beberapa solat dalam satu waktu, maka cukup hanya dengan azan sekali sahaja di awal permulaan solat
dan iqamat setiap kali solat. Contohnya orang ni pensan. Tak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dia buat pembedahan lah, kita kata. Buat pembedahan pukul 10 pagi. Kena biuh. Biuh ni macam mati ya. Tak sedar. Dah. Dia sedar lepas Isya nanti. Jadi kita nak qada berapa waktu? 4 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib. Maka kita azan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian solat qamat. Qamat setiap kali solat. Qamat untuk Zuhur, untuk Asar, untuk Maghrib, untuk Isya. Azan sekali. Dan jika menjamak, wa iza jama'a, kalau dia jamak dua solat, maka cukup dengan azan sekali di awal dan iqamat untuk setiap kali solat. Azan sekali, qamat 2 kali. Sedangkan selain daripada solat 5 waktu, tidak dikumandangkan azan sedikit pun dan tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Solat lain tak ada. Solat raya ke, solat witir ke, solat duha ke, solat apa-apa pun tidak ada azan. Amma ghairu salawatil khamsa fala yu'adzin. Tak ada azan. Kita hari ni macam-macam azan ada. Solat jenazah tak azan, tapi bila pikul jenazah nak pergi kubur, azan. Tidak ada dalam sunnah azan untuk jenazah. Tulis itu, tidak ada dalam sunnah azan untuk jenazah. Kemudian dalam solat sunat yang disunatkan berjamaah, seperti solat air raya, solat kusuf, gerhana, disunatkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Kita tak kata tak azan, tapi kita panggil as-salatu jami'ah. Ataupun kalau kata bahasa Melayu, tuan-tuan puan-puan, mari kita solat gerhana. Jadi dah tu. Mana nak iklan, nak panggil, nak solat. Seperti solat hari raya, solat kusuf, solat gerhana, tulis. Kusuf, gerhana dan istisqa, minta hujan. Ada perbezaan pendapat dalam azan untuk solat sunat tertentu, seperti solat tarawih dan solat jenazah. Bukan azan dengan makna azan tu maknanya kita nak maklum ke tidak pada orang tu. Apa yang benar adalah bahawa solat tarawih menggunakan azan tapi tidak untuk solat jenazah. Jenazah tak boleh azan. Pasal itulah orang azan lepas solat jenazah. Nak turun rumah tu baru azan. Nak turun banyak dalam kubur azan. Kita kata tidak ada dalam sunnah itu. Baiklah. Iqamah tidak sah. Iqamatus salat tidak sah kecuali setelah masuk waktu salat dan ketika hendak mengerjakan salat. Azan tidak sah dilakukan kecuali setelah masuk waktu salat, melainkan subuh. Subuh kita boleh azan sebelum waktu. Kerana saat itu boleh azan sebelum masuk waktu salat, ada perbezaan pendapat pada waktu dibenarkan azan salat subuh. Bila? Yang terkuat, wal asahu, pandangan yang paling kuat sekali, dibenarkan setelah setengah malam. Lepas setengah malam boleh azan. Pendapat lain menyatakan pada waktu subuh. Pendapat lain menyatakan seluruh waktu malam. Pendapat ini lemah. Panggil apa pukul 10 malam orang nak tidur baru. Pendapat lain menyatakan setelah 2/3 malam. Paling benar adalah pendapat yang pertama, selepas setengah malam boleh kita azan. Boleh kita azan yang pertama. Tulis hukum wanita. Wanita dan khunsa. Khunsal muskil. Adapun wanita dan khunsa muskil. Khunsa muskil ni orang ada 2 alat kelamin, dua-dua hidup belaka. Mek pun hidup, awal pun hidup. Kalau dia kecing, keluar dua-dua air kecing. Hak ni dia panggil khunsa muskil. Tapi kalau dia ada 2 alat, tapi satu alat tak hidup, alat laki-laki je hidup, alat perempuan tak jadi apa, itu tidak muskil. Yang muskilnya hidup dua-dua. Kalau tak hidup dua-dua tak boleh juga, mati nak kecing ke mana? Yang main lah. Maka wanita
Dengan khunsan muskil boleh iqamah. Namun tidak boleh azan kerana kedua-duanya dilarang untuk menguatkan suara. Wallahu a'lam. Tamatlah para pelajar sekalian perbincangan kita tentang azan dan sifat-sifat azan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam bacaan-bacaan ketika mendengar azan dan bacaan setelah azan. InsyaAllah kita akan bincang dalam CD yang akan datang besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.